mempunyai salary progression yang baik kerana boleh dibayar dengan permulaan gaji yang tinggi dan dia boleh mencecah sehingga puluhan ribu apabila makin lama kita punya kepakaran semakin meningkat. Mungkin tak ada kan, tapi kebanyakan dah mulalah menggunakan Twitter, kemudian Instagram, dan kita juga biasa menyimpan file-file yang penting di dalam Google Drive. Okey, jadi secara umumnya ini adalah aplikasi yang sangat berkait rapat dengan networking tu. Okey. Okey, kalau tengok ni logo-logo yang saya share ni, saya rasa semua boleh nampak kan apa benda kan. Mudah sebabnya semua orang menggunakannya. Okey, sekarang ni kalau shopping pun tak perlulah kita nak pergi dekat kedai cari barang satu-satu sebab kita boleh guna Shopee. Kita boleh guna Lazada, betul? Jadi kita tekan je dekat aplikasi kita dan kita pilih mana yang kita nak, boleh search, boleh pilih, boleh compare harga kan. Kemudian buat pembayaran dan akan berlakunya proses penghantaran itu secara fizikal. Kat mana network, sepanjang proses tu sebenarnya berlaku aplikasi networking itu sendiri. Sistem rangkaian network itu sebenarnya ada dalam proses yang berlaku tadi. Okey. Kalau kita nak masuk highway kan, sekarang ni kita lalu, kemudian tak perlu nak buka tingkap kan. Tak perlu nak buka tingkap untuk touch sebab kita ada smart tag. Jadi bila kita lalu smart tag tu sebenarnya adanya RFID yang akan detect. Akan detect kita punya device dan boleh semak berapa baki yang kita ada dalam kita punya kad kan. Dan boleh buat deduction. Sepanjang perjalanan tu berapa kos yang perlu dibayar lah. Okey, jadi nak ceritanya itu pun network juga sebenarnya. Jadi network ni sangat meluas digunakan oleh manusia. Games. Dan sekarang ni yang lagi menariknya games ni sebab dia adalah real time games. Bermaksud kalau contohnya lah kan, contoh saya main game, kalau kat sini saya ambil contoh Fortnite ataupun Battlegrounds ataupun banyak lagi lah game yang ada dekat internet ni yang kita boleh guna secara percuma kan. Jadi real time tu bermaksud saya main dalam masa yang sama, katakan kawan saya Syakirah, dia main game juga dekat rumah dia kan. Jadi kami boleh berada dalam game yang sama dan boleh berkomunikasi dalam games itu dalam masa yang sama. Jadi ini yang kita panggil real time dan sebenarnya konsep networking sangat penting digunakan dan dia akan terus meningkat kerana keperluan meningkat. Manusia memerlukan internet ni bukan sahaja dalam kehidupan seharian tapi dalam urusan kerja juga dan of course dalam pembelajaran. Okey, ini gambar yang saya share. Ni satu je contoh, sebenarnya banyak lagi prospek kerjaya dalam networking ni. Jadi kalau tengok ni abang ni dia akan buat installation lah terhadap networking lah. So akan ada cabling dan sebagainya yang perlu ada maklumat, perlu ada ilmu dalam memastikan kalau kata satu company tu mempunyai akses internet yang baik. Networking juga sangat berkait dengan security, data security. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini ada banyak lah. Your data safety, ada spyware, cyber attacks, hacking, data virus dan sebagainya. Di mana ilmu-ilmu ini akan diajar apabila pelajar mendaftar ke dalam program kami. ABM ataupun Association of Bank Malaysia menyatakan bahawa professional in cyber security are urgently in need. Sangat-sangat diperlukan dalam menangani financial crimes. Kerana kita perlu ada orang yang pakar dalam nak mempertahankan maklumat-maklumat yang penting yang kita tak nak orang lain tahu, tak nak orang lain ambil kerana dia adalah bersifat confidential. Okey, daripada Business Insider, 30 pekerjaan yang dibayar tinggi pada masa akan datang. Okey, jadi disenaraikan daripada 30 ni, kita tengok ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, ada 7. 7 bidang pekerjaan yang dibayar tinggi dan ia semuanya berkait dengan networking yang memerlukan kepakaran dalam
dalam networking. Jadi saya nak ceritakan istimewanya kenapa perlu belajar, kenapa perlu mengambil kos ini di kuis, kerana pertamanya hubungan antara pelajar dengan pensyarah di sini sangat baik. Jadi pelajar sangat-sangat dialukan untuk berkomunikasi dengan pensyarah, boleh tanya sekiranya tak faham kan. Dan juga kita ada medium-medium tertentu yang kita sediakan supaya pelajar ni tidak ketinggalan lah dalam pelajaran. Yang penting pelajar ni dia mesti nak belajar dan kena ada attitude yang kena perbaikilah attitude supaya kita sentiasa on track dan insya-Allah kita akan bergraduasi pada masa yang sepatutnya. Okey, kita ada sistem mentoring di kuis ni di mana mentor ni merupakan pensyarah daripada fakulti itu sendiri dan pensyarah ini akan menjaga sekumpulan pelajar fakulti itu juga. Okey, dia akan menjadi penasihat dari sudut akademik dan juga dari sudut macam mana pelajar nak survive lah sepanjang pengajian. So sekiranya pelajar semester 1 akan dijaga oleh pensyarah A, maka pensyarah ini akan menjaga pelajar kita ni sehinggalah habis semester. SIG ni satu grup yang sangat special kerana pelajar sendiri akan berkumpul dan mereka akan dibantu oleh pensyarah yang pakar dalam bidang untuk fokus kepada, kalau networking ni kita fokus kepada hacking competition lah. Jadi so far pelajar kita memang sangat excellent, sangat bagus pencapaian dalam pertandingan ni lah. Jadi pertandingan hacking competition ni adalah pertandingan yang kita cuba untuk hantar wakil setiap kali pertandingan ini dianjurkan dan kita hantar pelajar kita ni di seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia untuk experience, untuk mengalami sendirilah proses-proses dan dalam masa yang sama boleh mengembangkan lagi kenalan dalam bidang yang sama. Jadi syarat kemasukan pelajar ni, sekiranya anda adalah pelajar lepasan SPM, jadi syaratnya dia perlu lulus SPM dengan minimum grade C sahaja dalam mana-mana 2 mata pelajaran dan kredit dalam matematik dalam SPM atau yang setara dengannya. Jadi kalau lepasan STPM. Okey, yang ni pula yang nombor 2 ialah lepasan STAM ataupun STAM. Jadi apa syaratnya? Pelajar perlu lulus STAM dengan mendapat jayid dan kepujian dalam mata pelajaran matematik di peringkat SPM. Okey, ketiga, sekiranya pelajar merupakan lepasan matrikulasi atau asasi. Jadi apa syaratnya? Perlu lulus matrik ataupun asasi dengan sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.0 dan satu lagi kepujian dalam mata pelajaran matematik di peringkat SPM. Okey, dan sekiranya pelajar merupakan lepasan diploma, jadi diploma apa yang boleh sambung ke PCNT. Jadi tengok kat sini dia kata diploma dalam sains komputer atau kejuruteraan perisian atau teknologi maklumat atau sistem maklumat atau yang setara dengan minimum PNGK 2.50 dan kena kredit mat di peringkat SPM. Okey. Sekiranya para pelajar merupakan diploma dalam bidang lain, boleh kemohon. Okey. Jadi sebarang diploma dalam bidang sains dan teknologi atau pengajian perniagaan dengan minimum PNGK 2.50 diterima masuk, boleh mohon. Okay? Bergantung kepada proses penilaian dalaman lah. Jadi kita akan semak dan kita akan tengok apa subjek yang pernah pelajar belajar masa diploma dan kita akan beri keputusan lah sama ada boleh mohon ataupun tidak. Yang penting mohon dulu. Kemudian baru kita tengok semakan macam mana. Okey. Okey, satu lagi lupa pula, dan kredit dalam mat. Mesti kena kredit dalam mat pada peringkat SPM atau yang setara dengannya. Okey. Jadi selesai syarat kemasukan, sedikit maklumat program, tempoh pengajian untuk tamat, maksudnya daripada mula mendaftar sehingga bergraduasi ialah selama 4 tahun. Jadi 4 tahun ni bersamaan dengan 8 semester. Sebab setahun kita ada 2 semester kan. Sekiranya ada pertanyaan, boleh email kepada saya. Saya akan cuba usahakan untuk jawab satu persatu. Okay? Jadi terima kasih kerana bersama dengan saya sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.